ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung, kalau tak silap saya, manja'ahul mautu. Bukan? Betul? Oh, salah. Wakila. Oh, lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Faqila ayyul a'mali tazidu, faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Faqila nas'aluka 'anil amali wa tujibu 'anil ilm, faqala inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Au kama qala rawahu Ibnu Abdul Bar, hadis dhaif al-Iraqi. Artinya, kata Nabi, wa qila ya Rasulullah, sembah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya. Makna sembah tu bukan sembah sujud tu. Maksud sembah tu makna berkata. Ni bahasa lama. Bahasa lama, kitab lama. Jadi maksud sembah tu maknanya berkata. Berkata sahabat bagi Rasulullah, makna berkata sahabat bagi Rasulullah tu maknanya sahabat ni cakap dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya. Waqila ya Rasulullah, berkata sahabat, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Dia kata, ya Rasulullah, ayyu, apakah al-a'mali, akan amalan, afdal, yang terlebih afdal. Apakah amalan yang paling afdal? Macam itulah lebih kurang. Okey, pertama sekali kita nak faham dulu apa makna afdal. Afdal ni asal perkataannya fadlun. Fadlun tu maksudnya utama ataupun lebih. Tapi bila datang dipanggil isim tafdil, kalau kita mengajar ilmu alat, isim tafdil maknanya lebih. Bila afdal, terlebih utama, terlebih terlebih utamalah. Fadlun, lebih keutamaan. Jadi maksudnya amalan tu semua utama dah, amalan tu semua baik dah, tapi bila sebut afdal tu maknanya terlebih baik, terlebih utama. Jadi banyak-banyak setiap amalan ni dia ada markah yang berbeza-beza. Markah di sini makna markah pahala lah. Dia tak sama. Hatta sembahyang, kita biasa dengar kan, sembahyang jemaah lebih utama daripada sembahyang seorang. Berdasarkan hadis Nabi sebut, sembahyang jemaah 27 darjat, sembahyang seorang 1. Dalam kategori sembahyang jemaah tu pula, dia ada jemaah yang paling afdal. Kan? Memang 5 waktu tu bagus semua, tapi ada paling afdal sembahyang jemaah tu, ada lebih utama lagi. Macam tu. Jadi dia tetap setiap amalan tu dia ada beza, dia tak sama. Ada amalan yang paling tinggi markah dia, ada yang sederhana dia, ada yang biasa-biasa dia. Jadi sebab tu sahabat tanya kat Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Dia tanya Nabi, amalan apakah yang paling utama? Dalam makna muradnya situ, amalan apakah yang paling banyak pahalanya? Macam tu. Sebab makna afdal tu, makna utama tu, makna paling banyak pahala. Lagi
lagi banyak pahala, lagi keutamaan, lagi tinggi lah. Sebab apa? Sebab ibadat kita ni nak hasilnya pahala lah. Kalau buat ibadat tapi tak boleh pahala, rugilah, tak ada apa-apa lah. Semayang tapi Allah tak terima, kosong, tak dapat pahala. Penatlah semayang. Jadi yang kita nak ialah pahala. Cuma kita kena faham makna pahala tu apa dia. Jangan kita faham pahala tu macam duit ringgit, kerja dapat gaji. Bukan macam tu, kan? Tapi makna pahala di situ maknanya makna kasih. Lagi banyak pahala, lagi banyak kasihnya Allah pada kita. Dan faham pula makna dosa tu, makna murka, makna benci, makna tak suka. Lagi banyak kita buat dosa, lagi banyak Allah benci kat kita, lagi banyak Allah tak suka kat kita. Bila kita faham benda tu macam tu, bila kita faham pahala tu kasih, dosa tu kemurkaan, barulah kita tak berani nak buat dosa, hatta dosa tu dipanggil dosa kecil. Tapi bila kita tak faham benda ni, itu kita menjadikan perkara ni ringan-ringan. Bila orang tegur, dia kata, alah dosa kecil je pun. Dia kata macam tu. Seolah-olah dia kata, alah Allah benci sikit je pun. Ish. Kita kalau boleh tak nak sikit pun Allah benci kat kita. Betul tak? Saya kata Allah, mak ayah kita benci kita pun kita sedih lah. Mak ayah kita benci kita, suka ke? Tak suka. Apatah lagi Tuhan. Jadi bila orang faham dosa kecil pun dia takut nak buat, apatah lagi dosa besar. Tak payah kata dosa kecil, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Nak dekat dengan dosa pun dia cepat-cepat jauh. Nampak je benda ni, ni dosa, cepat-cepat dia tinggalkan. Walaupun belum buat lagi, tapi dia menghampiri tu pun dia tak nak. Dia takut Allah benci kat dia. Tu dosa. Dan bila dia faham makna pahala tu makna kasih, barulah timbul rasa gairah. Gairah untuk melakukan amal ibadat dan ketaatan pada Allah. Sebab apa? Sebab mestilah sesama kita bersaing-saing untuk menjadi orang yang lebih dikasihi Allah. Alah, macam kita kat pejabat lah, kan? Dikira orang yang nampak hebat atau nampak berjaya ni bila pangkat dia tinggi, jawatan dia tinggi. Jadi kita dengar-dengar bos besar nak mula bersara, jadi tempat tu akan kosong. Pasti dalam mentaliti kita nak bersaing sesama sahabat-sahabat kita, siapa yang boleh dapat jawatan atas tu, nak ganti tempat bos tu. Maka mulalah kita buat kerja lebih rajin, apa semua, tunjuk baik, rekod jaga, kehadiran jaga, jangan lewat. Sebab apa? Sebab nak boleh dapat yang atas, nak dapat makam yang tinggi. Tapi tu makam jabat dia baru, kan? Jabat TM. Ada. Tu makam jabat dia. Ni makam di sisi Allah. Bila makam di sisi Allah, bersaing lah. Tapi tak ada bersaing pun. Tak ada pun kita berebut nak datang awal masjid, tak ada pun berebut nak duduk solat jemaah, tak ada pun berebut nak dengar kuliah, tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak rasa pahala tu kasih sayang Allah, tak ada. Kita rasa pahala tu macam biasa. Yang lebih parah lagi, kita takut kita nampak ibadat ni bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi kita nampak ibadat ini sekadar adat sahaja. Faham tak maksud adat? Maksudnya sekadar rutin harian kita sahaja. Datang masjid, dah tua-tua dah, nak pergi mana lagi, dia kata. Time muda dulu boleh galak, kan? Sebab kuat lagi tenaga, jalan ke hulu kilir boleh pergi, kan? Tapi dah koi tua-tua ni nak pergi mana lagi, masjid je lah. Dia faham macam tu je. Akhirnya tak ada apa-apa dah. Memang dia boleh pergi masjid, tapi rohnya tak ada, kesungguhan tu tak ada. Dia sekadar sebab usia dah lanjut tu saja. Jadi apa faedah? Ada. Jadi betulkan niat, tajdidun niat. Nah, kita datang ni kerana kasih kita pada Allah, bukan masalah muda atau tua. Dah yang dah lepas kita tak boleh balik dah. Taubat je lah, istighfar pada Allah. Nah, tapi yang sekarang ni kita buat perbaiki diri kita.
Nah, kita duduk maghrib ni, kuliah maghrib ni bukan semata-mata kerana nak tunggu tibanya masuk waktu isyak. Macam saya sebut. Kalau itu kita buat, sia-sia. Sebab apa? Sebab majlis ilmu ni besar pahala dia. Biar tak ada orang pun, biar majlis tu nampak macam tak grand pun, tetapi di sisi Allah besar. Malah majlis kita malam ni dihadiri para malaikat. Walaupun orang tak hadir, tapi malaikat hadir. Sebab ni majlis besar. Sehingga Nabi kata majlis ilmu itu disebut sebagai Raudatul Jannah. Apa maksud Raudatul Jannah? Taman-taman syurga. Kita ni syurga belum sungguh sampai kat syurga sebenar. Tapi boleh masuk taman-taman syurga di dunia pun kira okey dah. Maknanya nama kita hampir-hampir nak lekat dah dalam syurga tu. Sebab taman syurga pun pernah masuk. Moga-moga insya-Allah nanti di hari akhirat syurga sebenar dapat masuk. Ni taman syurga pun tak pernah hadir, betul ada hati nak masuk syurga Allah. Kok mana? Sebab tu kita niat, aku duduk ni bukan sementara nak tunggu masuk waktu isyak. Tapi kita duduk ni sebab kita nak menimba ilmu, supaya kita jadi faham dengan agama kita. Dengan faham itulah hubungan kita dengan Allah, dengan agama ni semakin dekat. Bila dia semakin dekat, itulah yang dikatakan kita menghampiri kepada kasih sayang Allah. Bila dapat kasih, insya-Allah lah. Macam tadilah, bila bos besar tengok dia ni rajin, kerja bagus, timbul rasa kasih di hati bos tu. Bila bos tu rasa kasih, angkat dia, naik letak pangkat tinggi tu, jawatan yang kosong sebagai manager tu dapat kat dia. Macam tu kat kita kan. Bila Allah rasa kasih, Allah pilihlah kita untuk diletakkan di syurga tingkat yang tinggi, yang dapat duduk bersekedudukan dengan para nabi dan para rasul. Mana kita nak tahu, insya-Allah, moga-moga. Tapi kena korban lah. Dunia ni tak bolehlah bersenang-senang. Dia kena banyak berkorban. Korbankan masa, korbankan harta demi Allah. Itulah kita disyariatkan melakukan ibadah korban, supaya kita merasai di jiwa kita. Kita korbankan duit ringgit kita, kita korbankan tenaga kita demi untuk agama Allah. Kalau orang buat korban nanti sembelih lembu, kita masuk ke tak masuk nama ke hadir, sunat hadir kan. Tengok masa orang sembelih kepala lembu tu kan, tengok darah tu menitik, kemudian kata di hati, lembu yang tidak ada akal, lembu yang tak cerdik, baju pun tak pakai, sekolah pun tidak, lembu ni, tapi dia sanggup berkorban untuk agama Allah. Dia sanggup bagi nyawa dia untuk agama Allah, untuk orang melaksanakan ibadah pada Allah. Maknanya dia sanggup korban nyawa dia. Kalau lembu sanggup, kenapa aku tidak sanggup? Timbulkan soalan tu pada kita. Allah bukan suruh sembelih kepala kita. Allah cuma suruh kita sembelih hawa nafsu kita kan. Jangan lekat dunia di dalam hati. Biarlah akhirat yang ada di dalam hati. Itu sebenarnya. Jadi kalau gitu pun kita tak mampu nak korbankan untuk agama Allah, malulah kita pada lembu tu kan. Sebodoh-bodoh lembu pun sanggup berkorban untuk Allah. Kamu yang ada akal, cerdik, pandai, pergi sekolah, pakai baju, tapi kamu tak boleh korban untuk agama Allah, lebih baik kamu menjadi lembu. Lembu menjadi kamu. Sungguh bukan saya kata, Quran kata, Allah kata dalam Quran, kal an'am, kamu seperti binatang, kata Allah. Al-an'am tu maknanya binatang ternak. Salah satu binatang ternak lembu lah. Kal an'am, kamu seperti binatang, balhum adal, kata Allah. Bahkan adal, adal ni isim tafdil. Kalau sesat saja itu dollun, tapi kalau adal maknanya terlebih sesat. Malah kamu terlebih sesat daripada lembu, daripada binatang. Maksud ayat tu. Sebab apa? Sebab tadi, sebab tu saya sebut, bodoh-bodoh lembu pun sanggup korban untuk Allah. Kamu yang cerdik pandai tak sanggup, maka kamu terlebih sesat daripada binatang.
Binatang macam mana pun tak masuk neraka, dia kembali menjadi tanah. Ada sehina-hina anjing, sehina-hina babi, dia tak masuk dalam neraka, dia kembali menjadi tanah. Kan? Tapi sehebat-hebat kamu sebagai manusia, belum tentu lepas daripada nerakanya Allah. Ada. Tu kadang-kadang kita kena muhasabah diri kita. Gitu. Jadi sahabat tanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling utama? Faqala, jawabnya Nabi, apakah amalan yang terlebih afdal? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu, kata Nabi, billahi azza wa jalla, iaitulah mengetahui Allah azza wa jalla. Mengetahui Allah maknanya mengenal Allah. Nak kenal Allah macam mana? Semayang saja, semayang belum tentu kenal Allah. Kena mengaji, belajar, terutamanya belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, sifat 20, mengikut akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Belajar bab akidah supaya kita kenal sifat-sifat Allah. Kan? Saya cakap direct je, tak kira lah siapa-siapa atau di mana-mana. Kan? Kita bab dunia kita sanggup mencarinya, jauh macam mana pun sanggup. Tak payah kata langkau kampung kita, langkau negeri, tak payah kata langkau negeri, langkau negara sanggup. Dia buat kenduri. Yang tanya, buat kenduri, kenduri siapa pula? Anak-anak hang semua kahwin dah aku tengok. Takkan hang nikah seorang lagi kot? Ada dah, aku buat kenduri ni sajalah buat kenduri doa selamat. Sebabnya ni bulan depan bos aku suruh aku pergi settle dia punya projek dekat Australia. Jadi aku kena cover sana, kata. Jadi bos hantar di Australia. Australia pergi. Dah dia pergi, langkau tinggalkan Malaysia, tinggalkan ibu negara dia ni. Nak tinggalkan negara dia, tinggalkan habis nasi lemak, roti canai apa semua kat Malaysia ni. Sanggup pergi negara orang tu, nak cari akhirat ke nak cari dunia? Cari dunia. Saya tak kata salah, tak ada masalah. Tapi kalau dunia kamu sanggup langkau negara, kenapa akhirat masjid depan rumah kamu tak boleh pergi? Betul tak? Tu pelik situ. Nah, bukan salah nak pergi bekerja kat Australia ke. Tak payah kata Australia, bekerja kat planet Pluto pun tak apa. Ada? Tak payah kata langkau negara, keluar daripada bumi ni pun tak apa. Pergilah mana, tak ada masalah. Sebab alam ni semua Allah yang punya. Allah suruh cari rezeki, tak ada masalah. Tapi kalau dunia kamu sanggup, kenapa akhirat kamu tak boleh sanggup? Nah, itu pelik. Sepatutnya kalau ikut kaedah, guru cari anak murid ke anak murid cari guru? Kalau ikut kaedah, pelajar yang kena pergi sekolah ke cikgu sekolah pergi rumah kita mengajar anak kita? Kita, anak kita ni kena pergi sekolah. Kalau ikutkan, kita lah kena pergi pondok, pergi cari tok guru, pergi cari ulama-ulama kita untuk nadah kita. Tapi tak apalah, disebabkan mungkin kita ni ada kesibukan masa, nak beralahnya alim-alim ulama, tok-tok guru kita. Nak beralah lah, tak apalah, biar kami yang keluar pi cari. Kan? Pi masjid sana, pi masjid. Tu pun tak boleh datang tak? Dah apa alasan? Tu pun tak boleh nak bersungguh tak? Dah apa alasan? Patut cakap, sediakan jawapan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Dia kata, Ishma syi'ta, hiduplah kamu sebagaimana kamu nak hidup. Buatlah apa kamu nak buat. Kamu nak berjoget, kamu nak tak nak semayang, kamu tak nak peduli hal agama, buat apa kamu nak buat, sukati kamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Kamu kena ingat, satu hari nanti kamu akan menjadi mayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati.
sama ada cepat atau lambat sahaja. Tak kira muda ataupun tua, tak kira sihat ataupun sakit. Jangan ingat mati tu confirm tua. Berapa ramai sahabat kita mati muda. Jangan ingat mati tu sebab penyakit. Berapa ramai orang yang mati sihat walafiat, mati aksiden. Dia tak ada apa penyakit, cek doktor banyak kali. Tak ada apa, rekod satu pun tak sangkut. Cing manis tak sangkut, sakit jantung tak sangkut, darah tinggi tak sangkut, gout tak sangkut, semua clear. Tahu-tahu balik kerja, dia penyakit tak sangkut, tapi dia sangkut bawah trailer. Lah kali mati. Mati tak? Walaupun sihat walafiat. Sebab apa? Sebab mati itu pasti, kita yang tak tahu bila ia akan berlaku bagi diri kita. Ada. Satu, kita kena bersiap sedia selalu. Sebab tu hidup kat dunia ni bukan hidup yang sebenar. Ini umpama mimpi sahaja. Hidup yang sebenar iaitu di alam sana. Itulah sebenar-benarnya hidup. Sebab tu disebut sebagai yaumul qiyamah. Kenapa disebut hari kiamat? Kiamat ni ambil daripada perkataan qiyam. Qiyam tu maksudnya berdiri. Macam kita sebutkan qiyamul lail, mendirikan malam. Qiyam tu diri, lail tu malam. Jadi qiyam tu maknanya berdiri. Hari berdiri. Maksud berdiri ni makna bangkit. Hari yang dibangkitkan. Sebab dia bangkit daripada tidur kita. Bangkit daripada mimpi kita. Ni semua mimpi je ni. Kekayaan yang kita kecapi bukan hakiki, mimpi saja. Macam kita tidur malam. Malam tu kita tidur, mimpi jadi YB. Bangun pagi, mana YB-nya? Tak ada YB nya. Nak kereta mahal tak ada dah, apa tak ada. Sebab mimpi je. Sama juga ni. Kita hidup dengan penuh kemewahan, senang lenang, kekayaan apa semua ni. Ini semua adalah tipu daya saja. Bangkit hari kiamat, so apa pun tak ada. Mana pergi kereta kita? Mana pergi rumah besar kita? Tak ada. Mana pergi orang gaji kita apa sebagainya, pekerja kita apa semua, tak ada. Tinggal kita seorang-seorang tu. Tak payah kata kita raja gitu, sultan agung gitu. Atas dunia ialah ada bodyguard kanan kiri. Ada orang escort nak berjalan mana. Di padang mahsyar tak ada escort, tak ada bodyguard kanan kiri, tengkontang kanting seorang-seorang situ saja. Itu sultan, tu raja dah. Kalau kita rakyat biasa, lebih lagi lah. Ada. Jadi apa yang boleh meneman kita? Iaitulah amalan bekalan kita. Sebab itulah bila ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Jawabnya Nabi, al-ilmu billahi azza wa jalla, iaitu ilmu kamu mengenal akan Allah Ta'ala. Memang itulah antara hikmah Allah jadikan kita. Allah sebut di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia ini illa, melainkan liya'budun, melainkan untuk mereka menyembah aku. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas, dia kata makna liya'budun itu ialah liya'rafu. Jadi seolah-olah ayat tu Allah nak maksudkan, taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenal aku. Kenal Allah. Siapa Allah? Tuhan kita. Dengan kenal Allah, kita jadi takut dengan Allah, jadi taat dengan perintah Allah, sebab kita tahu Allah Maha Kuasa. Tapi bila tak kenal Allah, kita lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Betul tak? Itu yang berlaku tu. Allah tunjuk, Allah hantar COVID ni, Allah nak tunjuk, nak tengok iman kamu takat mana. Akhirnya manusia nak terlampau mengikut undang-undang, pakai pelitup mulut lah apa semua, pakai elok. Tak apalah, bukan kita kata tak elok, tak apalah. Tapi seluarnya pendek, tudung tak pakai. Perintah manusia, denda 3,000 lah, apa ribu lah, sanggup pakai. Denda Allah sebut 1,400 tahun dulu dah, melalui utusannya Rasulullah. Dalam Quran sampai lah ada tulis, nah, masuk neraka dibakar dalam api neraka. Takut? Tak pakai tudung, tak pakai tutup aurat.
Nah, yang manusia suruh bau denda 1,000 je. Teruk-teruk 1,000 pun boleh gagah cari balik duit tu. Kerja balik, kumpul dapat balik lah 1,000 boleh cover balik. Tapi kalau denda Allah, neraka nak cover dengan apa? Tak payah kata neraka ni masuk kubur sudah. Kena tibai dengan malaikat munkar wa nakir, nak cover dengan apa? Bukan boleh bayar. Kalau boleh bayar, dia boleh settle. Mahkamah dunia boleh tak? Nak rasuah. Masuk lubang kubur nak rasuah benda. Nak bagi duit kat malaikat. Malaikat bukan pakai duit. Dia tak heran duit. Dunia yang kita boleh bagi duit kat hakim, bagi duit kat peguam. Sebab dia manusia macam kita tak? Dia pun nak duit. Nah, tapi nak bagi duit kat malaikat. Malaikat tak pakai duit. Dia kata kalau hang bagi aku pun aku nak buat apa? Dia kata. Jadi tak boleh nak rasuah. Tak boleh nak bodek. Tak boleh nak apa. Kan? Jenuh. Kan? Tu. Atau al-ilmu billahi azza wa jalla. Belajarlah, carilah. Kan? Kalau dunia kita boleh sungguh cari, kenapa bahagian akhirat kita tak boleh nak sungguh cari? Ada satu tempat tu, dia bagi alasan kat saya. Macam ni lah juga saya cakap. Dia kata, Ustaz, bukan tak nak Ustaz, tapi sibuk. Saya ni orang susah B40. Kan? Kalau tak bekerja, tak ada benda nak makan apa semua. Jadi sebabkan sibuk bekerja lah, tak dan nak mengaji agama, tak dan nak pergi solat jemaah. Dia bagi alasan gitu. Saya kata beginilah, saya pun tak nak hujah panjang-panjang. Kan saya jawab, pakcik jawab balik. Saya jawab, pakcik jawab balik, tak apalah. Kira menang kat pakcik sudahlah. Kan? Tapi saya nak pakcik simpan jawapan tu. Simpan jawapan tu. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, pakcik jawab balik macam mana pakcik jawab dengan saya di hadapan Allah. Itu saja, mudah. Kalau rasa lepas dengan jawapan pakcik, silakan. Tapi kalau rasa tak lepas, fikir-fikirkanlah. Itu je. Kan payah mana. Allah tanya dah, kenapa masa kamu hidup kat dunia tak dan semua, ngaji tak dan, mengenal aku tak dan, solat jemaah pun tak nampak batang hidung. Allah bukan tak tahu saya sibuk, saya B40, hidup susah, kena kerja. Sebab tu tak dan. Jawab macam tu. Silap malaikat pun jawab, tak apalah, aku pun tak dan nak layan hang, lama-lama hang terjun je lah dalam neraka jahanam. Masuk dalam tu, jangan banyak cakap. Tak mampu kita situ. Lepas tu apa kita nak memberi alasan pada Allah? Kalau nak kira sibuk, kan? Manusia paling sibuk atas dunia ni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja dunia, bukan raja Malaysia, bukan Sultan Perak, bukan Sultan Kedah ke apa, bukan. Dunia ni, bumi ni semua bawah kekuasaan kerajaan dia waktu tu. Dia memerintah bukan setakat manusia, dia memerintah jin, dia memerintah. Binatang-binatang di dalam laut, di atas darat, di atas udara, semua dia yang perintah. Dia jaga semua. Maknanya kalau dia jaga semua, sibuk tak sibuk hidup dia? Sibuk tak? Sebab urusan dia banyak nak kena urus. Dalam sibuk dia tak pernah tinggal untuk taat pada perintah Allah. Dan kenapa kamu bukan raja apa pun, sultan negeri pun bukan, bau niaga goreng pisang ya tepi jalan, dah bagi alasan sibuk, tak boleh nak taat perintah Allah. Kok mana? Yang jadi sibuk ni sebab hawa nafsu kita sebenarnya. Allah tak pernah menyusahkan kita, tapi yang menyusahkan kita ni diri kita sendiri. Bila kita meletakkan demand yang tinggi pada hati kita, kita terlalu mengikut kehendak hawa nafsu kita. Kita dah tahu kita duit tak banyak mana, tak mampu untuk pakai kereta, tapi tengok orang pakai kereta, kita nak pakai kereta gak. Lah kali beli gak lah. Sebab tu beli kereta tak nak yang lekeh-lekeh, nak standard punya. Sedangkan dia ni gaji kecil, duit tak berapa nak mampu, gagah gak buat. Lah kali tak cukup kerja biasa, buat dengan overtime sampai ke tengah malam. Orang buat kuliah tak dapat hadir, orang solat jemaah tak pernah datang. Jadi nak salahkan siapa? Padahal kalau kita buang kehendak nafsu kita tadi nak bermewah-mewah, selesai tak masalah kita? Selesai kan? Tapi sebab permintaan hati tu, nak itu, nak ini, nak kereta mahal, nak rumah besar, menyebabkan hidup kita jadi pulut untuk mencapai matlamat-matlamat keduniaan kita tadi. Akhirnya hidup kita jadi sibuk. Dengan sibuk tadi, akhirnya bila dunia sibuk, akhirat tak ada. Sebab Nabi kata man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi.
Barang siapa yang terlebih kasih akan dunianya, ad-darra bi akhirati, maka dia akan memudaratkan akhirat dia. Wa man ahabba akhiratahu ad-darra bi dunyahu. Dan barang siapa yang terlebih kasih akan akhiratnya, maka dia akan memudaratkan pula dunianya. Dia salah satu je. Kalau kita kasih sangat kat dunia, akhirat kita bermasalah. Kalau kita kasih pada akhirat, dunia kita pula berlebih kurang. Jadi macam mana nak buat? Nabi jawab, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka kamu dahulukanlah barang yang kekal daripada barang yang akan fana, yakni yang akan musnah. Mana barang yang kekal? Barang kekal akhirat. Barang musnah dunia. Sebab tu saya cakap tadi mimpi. Tu kumpulan Dhamma Sutra nyanyi tu, umpama mimpi dalam mimpi tu. Tu maksud dia. Kan? Mimpi je ni semua ni. Tapi kita terlampau kejar mimpi tu. Lah kali bangun daripada tidur, apa pun tak ada. Ni. Kita terlampau kejar dunia ni, lah kali mati, bangkit-bangkit hari akhirat, apa pun tak ada. Dah. Nak buat apa? Menyesal tak sudah. Minta balik-balik ke dunia. Dunia dah tak ada dah. Allah dah hancurkan. Nak balik ke mana? Tak ada dah. Habis dah. Ya tak? Jadi sebelum segala-galanya berakhir, Allah masih lagi bagi peluang kat kita hari ini dan saat ini. Masih lagi kita boleh bernafas, masih lagi kita dapat celik mata. Kita buatlah apa yang kita mampu buat untuk kita betulkan apa yang tidak betul. Ini peluang bukan selalu. Peluang ni sekali saja. Ingat hidup ni sekali ni je. Kalau ada 2-3 kali boleh tahan kira. Kan? Kita boleh katalah hidup kali ni tak apalah, rosak sikit, kali kedua nanti buat elok-elok lah. Boleh cakap agak macam tu. Tapi hidup ni sekali ni ya. Habis ni habis lah segala-galanya. Sebab kita menung jauh-jauh benda ni. Kita fikir ni bukan soal skema tak skema. Ni bukan soal warak tak warak. Ni bukan soal alim tak alim, kan. Soalnya kita yang nak hadap. Kita yang nak hadap, bukan orang lain hadap, kita hadap. Orang lain dengan nasib dia, kita dengan nasib kita. Lepas tu Habib Umar Al-Hafiz dia kata apa? Dia kata sebesar mana pun dosa Fir'aun, kamu takkan pikul dosa dia. Kan? Kita kata Fir'aun jahat lah, memanglah dia jahat. Tapi besar mana pun dosa dia, sikit pun kita takkan pikul dosa dia. Tapi ingat, sekecil mana pun dosa kita, kita yang nak menanggungnya. Jadi tak usah hirau dosa orang lain, dosa kita ni maksud. Kita ni nak tanggung macam mana kita. Ada dosa orang lain tu kita nasihat gitu-gitu sudahlah, kan. Ni kita cerita habis buruk orang, buruk kita tak pandang. Jadi masalah. Tu sebab kena mengaji ilmu untuk mengenal Allah. Bila kenal Allah, dengan mengenal Allah tadi, mengenal pencipta, baru dia kenal dirinya dicipta. Bila kenal Allah tu Tuhan, baru kenal kita ni hamba. Baru kita tahu aku ni hamba je, kan. Aduh, macam orang mengenal orang kaya lah. Bila dia kenal orang kaya, baru dia sedar dia miskin. Dia tak nampak orang kaya, dia rasa dia paling kaya dalam kampung dia. Sebab dia okey sikit lah banding jiran-jiran dia yang lain. Dia dalam kampung tu dia seorang ada kereta, yang lain paling kuat pun naik basikal. Dia rasa macam dia kaya. Tiba-tiba datuk mana tahu datang dalam kampung tu, kereta lagi besar daripada dia punya kereta. Baru dia terasa macam dia miskin pula dah. Kata, oh punya ada lagi kaya, aku miskin je. Kata. Baru dia nak kata dia miskin. Gitulah. Kita rasa macam kita hebat, macam kita gagah, macam kita kuat, macam kita pandai. Bila kenal Allah yang lebih tahu segala-galanya, bila kenal Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, baru tertunduk ni hati ni. Baru terasa bodohnya aku, ingatkan pandai dah. Lemahnya aku, ingat kuat dah. Barulah jadi hamba bila mengenal akan Tuhannya. Itu tujuan mengenal Allah. Sebab tu Nabi kata itulah amalan yang paling afdal. Nabi tak jawab amalan paling afdal sembahyang. Nabi tak jawab. Nabi tak jawab amalan paling afdal berzikir. Nabi tak jawab amalan paling afdal baca Quran. Tapi Nabi jawab apa bila sahabat ni tanya? Ayyul a'mali afdal? Jawab Nabi, al-ilmu billahi azza wa jalla. Kamu belajar mengenal Allah. Sebab apa? Sebab bila kamu kenal Allah, sembahyang kamu terbaik, zikir kamu terbaik, baca Quran kamu terbaik. Tapi bila kamu tak kenal Allah, silat-silat semayang kamu ujub, baca Quran kamu riak,
zikir kamu, sum'ah dan sebagainya. Jadi rosak hati. Kan? Buat ibadat tapi bukan kerana Allah, kerana makhluk. Kerana mengharapkan kepujian makhluk, supaya makhluk pandang dia orang alim, supaya makhluk pandang dia macam orang warak, nampak hebat pada pandangan makhluk. Dia nak capai yang itu. Jadi rosaklah hati kita. Ni kita biar orang ingat kita ni bodoh, biar orang ingat kita ni amalan apa pun tak ada, orang pandang lekeh kat kita, tak apalah. Tapi Allah tahu apa kita buat. Allah tahu amalan kita untuk dia, keikhlasan hati kita untuk dia. Cukup Allah tahu, tak usah manusia tahu, tak apa. Tapi zaman lah ni dia suka nak orang tahu. Tu masalah. Tu kerana derma lah, baguslah derma, pahala besar menderma ni. Yang pergi buat replika cek tu kenapa? Betul tak? Pergi buat apa replika cek tu? Cek tu kecil, nak buat ambil gambar tak nampak. Dia buat replika pakai cardboard, pegang seorang sana, pegang seorang sini, tulis besar-besar tu, RM10,000 sumbangan ikhlas. Ikhlas kok mana hampir tunjuk kat orang. Ada. Situ jadi masalah kita. Sedangkan Nabi kata dah, derma tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksud tak tahu tu bukan tangan kiri ni boleh tengok, kan? Tapi maksud tak tahu disembunyikan. Jangan diwar-warkan, sebab takut hati ni kita tak pandai nak jaga. Jadi orang pun puji, hebat dia ni, kuat ni, dia suka tolong orang ni, dia dermawan ni. Dia nak nama-nama dia diangkat. Tiba-tiba orang tak puji dia. Mula dia akan kata, aku banyak dah tolong orang, masjid hampa ni macam-macam aku bagi, tapi hampa tak cakap apa pun kat aku. Tu dah kena tu penyakit. Dia mengharapkan kepujian makhluk, padahal dia buat sikit, tak ada kata banyak. Dia bubur RM1 dalam tabung pun Allah dah puji dia dengan keikhlasan derma dia. Okey dah kan? Jadi bukan masalah kuantiti tapi kualiti. Baik. Kemudian ditanya lagi sahabat, faqilah, ditanya lagi, ayul a'mali tuzidu. Sahabat tanya lagi. Maka sembah mereka lagi, sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali tazidu. Tadi jawab dah kan, iaitu mengetahui Allah Azza wa Jalla. Kemudian soalan kedua sahabat tanya, apakah amalan yang terlebih pahalanya itu? Tadi apakah amalan yang paling afdal, paling utama? Yang ni sahabat tanya, sahabat kona sikit soalan tu, nak tengok jawapan Nabi macam mana pula. Sahabat tanya, apakah amalan yang paling banyak pahalanya? Sahabat tanya. Maka sabdanya Nabi lagi, Nabi jawab apa? Al-ilmu billahi azza wa jalla, iaitu mengetahui akan Allah Ta'ala. Jawapan yang sama lagi. Maknanya yang paling afdal pun mengenal Allah, paling banyak pahala pun mengenal Allah. Memang macam saya sebut tadi, kalau kita semayang saja, pahala semayang tu memang ada pahala, tapi kena tengok pula semayang tu macam mana, betul tak betul. Kadang-kadang memang semayang bacaan tak kena, makrah tak betul, kan? Ataupun semayang tu bukan ingat Allah, ingat ke lain. Baca Quran pun macam tu, zikir pun macam tu. Tapi kalau dia belajar mengenal Allah, dia semayang tu dibulat hati dia, aku semayang kerana Allah. Itu yang menyebabkan pahala lagi banyak. Dalam pahala mengenal Allah tu banyak, lepas tu ditambah dengan ibadat, dalam ibadat tu pula ibadat kerana Allah, ikhlas sungguh. Tu yang jadi pahala tu makin bertambah. Zikirnya ingat Allah, baca Qurannya ingat Allah. Ini kan, ni kadang-kadang tujuan membaca Quran ataupun menghafal Quran, tujuan kerana nak bertanding, tilawah, musabaqah dan sebagainya. Bukan masuk tanding tu salah, tapi takut niat tu kerana nak bertanding saja. Tu takut jadi situ pula, jadi masalah pula hati tu. Tapi bila belajar mengenal Allah, bulat hatinya kerana Allah, dia buat apa pun insya-Allah selamat, sebab dia buat kerana Allah. Itu yang kita nak capai. Lepas tu Nabi jawab, al-ilmu billahi azza wa jalla. Faqila, sahabat tanya lagi, nas'alu anil amali wa tujibu anil ilmi. Sahabat tanya. Maka sembah mereka, yakni sahabat bertanya lagi,
kami bertanya daripada amal dan engkau jawab dengan ilmu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sahabat bukan komplain lah, tapi sahabat macam pelik. Sahabat tanya, kami tanya ni amalan ya Rasulullah, engkau jawab ilmu. Sedangkan ilmu bukan amal. Ilmu tu kan belajar. Amal ni macam ibadat, macam sembahyang, macam puasa, kan, baca Quran, itu amal. Jadi sahabat tanya, kami tanya amalan apa yang paling afdal, kenapa engkau jawab ilmu? Macam tu sahabat tanya. Jadi sahabat tanya Nabi. Apa jawab? Faqala, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amal yanfa'u ma'a ilmi billah, kata Nabi. Sedikit amal beserta mengenal Allah Ta'ala, iaitu terlebih manfaat. Kata Nabi, maksud dia, inna qalilal amal, amalan tu sedikit kalau dia buat tak dalam keadaan dia tak kenal Allah. Dia buat sekadar amalan sajalah, tapi pahala sikit, silap-silap bukan setakat sikit, pahala pun tak ada. Yang lebih parah, pahala tak ada, ditambah pula dengan dosa. Kan? Saya bagi tiga contoh. Okey, dia buat amal, tapi dengan sebab dia tak kenal Allah, amalannya tadi sah, tapi sedikit sangat pahala dia. Contoh apa? Contoh macam masuk korban ni. Tengok orang masuk korban, dia nak masuk kat korban, tapi ilmu tak ada. Akhirnya dia cari korban yang paling murah harga dia. Dia tanya masjid, buat apa-apa? Masjid pun jawab, AJK masjid kata 750. Hui, mahalnya 750 dia kata. Tak apa lah, dia pun jalan-jalan nampak ada poster orang tampal kat tepi. Tengok-tengok kat poster tu tulis korban di Kemboja 250 ya. Dia kata, ni baru nama korban, dia kata. Murah 250 ya. Dia pun ambil korban Kemboja 250. Korban sah lah, tapi pahala sedikit. Bukan setakat pahala sikit, silap-silap Allah tak terima korban dia tu. Sebab apa Allah tak terima? Kan? Bukan pasal Kemboja tak Kemboja, tak ada masalah. Korban kat mana-mana pun tak apa. Tapi innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung atas niatnya. Niatnya kerana apa? Niatnya mencari yang murah. Situ yang salah. Kata nak korban untuk Allah, kenapa cari paling rendah, paling lekeh, paling murah? Tak ingat cerita Habil dan Qabil? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Allah kata, wahai Muhammad, kamu ceritakan kepada mereka kisah anak Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Di mana mereka itu iz qarraba qurbanan, mereka membuatkan satu pengorbanan, satu korban. Ceritanya Nabi Adam dengan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Allah kurniakan anak 4 orang. Kembar-kembar, laki perempuan. Yang pertama Qabil dengan kembarnya, nama Iklimah. Laki Qabil, Iklimah perempuan. Lepas tu lahir pula adik dia, Habil, kembar dengan Labuda. Kan? Kemudian dalam waktu tu, masa tu dekat bumi tu 6 orang ni je lah ada. Nabi Adam, isterinya Siti Hawa, kemudian Qabil anak dia dengan Habil, lepas tu Iklimah dengan Labuda, 6 orang. Sebesar-besar bumi ni 6 orang tu je ada atas muka bumi. Habis macam mana nak membiarkan masyarakat manusia ni? Maka Allah perintahkan perkahwinan silang. Kan? Perkahwinan silang. Nak kahwin dengan keluarga lain, mana ada keluarga lain. Jadi kena kahwin jugalah adik-beradik, tapi perkahwinan silang. Macam mana silang? Qabil tak boleh kahwin dengan kembar dia, Qabil kena kahwin dengan kembar adik dia, iaitu Qabil kena kahwin dengan Labuda. Habil pula kena kahwin dengan Iklimah. Akhirnya Qabil tak setuju. Kenapa tak setuju? Sebab Allah uji Iklimah tu lebih cantik daripada Labuda. Kata Qabil, saya dapat yang tak cantik, dia kata. Tak aci ya, Habil dapat yang cantik. Dia nak juga Iklimah, dia nak juga pasangan kembar dia tu. Nabi Adam kata tak boleh, Allah suruh buat perkahwinan silang. Akhirnya Nabi Adam merujuk kepada Allah, munajat pada Allah. Allah perintahkan untuk buat satu korban.
Siapa yang korbannya Allah terima, maka orang itulah yang layak untuk memilih pasangannya. Jadi Nabi Adam beritahulah anak-anak ni, Qabil dengan Habil ni, untuk buat korban. Qabil ni dia buat bahagian pertanian. Dia tanam-tanam buah-buahan dan sebagainya macam tu. Yang Habil pula dia buat penternakan. Jadi dia ada bela kambing, kibas. Akhirnya bila saat nak dilakukan korban tu, korban dia bukan nak sembelih, cuma nak letak atas bukit, nak bagi ke Allah. Qabil ni punya faham dia fikir Allah kan Tuhan. Jadi Allah bukan nak makan. Jadi buat apa nak bagi yang elok-elok? Yang elok-elok untuk dia nak makan. Jadi dia bubuh yang reject. Yang dah rosak-rosak, dia bubuh letak atas bukit, nak bagi ke Allah. Habil punya faham lain. Habil tahu memang Allah tak makan sebab Allah Tuhan. Tapi sebagai kasih pada Allah, takkan nak bagi ke Allah satu benda yang buruk, satu benda yang lekeh. Maka dia ambil dalam banyak-banyak kambing dia ambil kambing yang paling gemuk sekali. Paling gemuk, paling orang cakap apa, berkualiti, cantik. Dia pun letak atas bukit. Fatukub bila min ahadihima, kata Allah. Maka diterimalah salah satu daripada keduanya. Yang Allah terima, Allah hantarkan sambaran peti itu menyambar kambing si Habil. Maknanya kambing Habil Allah terima. Allah tak terima korban si Qabil. Sebab apa? Waktu saat last kali tu, Habil tak puas hati sebab korban dia tak terima. Qabil kata pada Habil, la'aqtulannak, aku nak bunuh engkau. Maka jawab si Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya senya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa dalam hati dia. Masuk bertakwa ni kasih pada Allah, bukan kasih pada harta. Yang dicari murah tu kasih pada harta, bukan kasih pada Allah. Kalau kasih pada Allah, dia cari yang paling mahal. Dia sanggup korbankan duit ringgit dia mahal banyak mana pun tak apa, ini untuk Allah. Sebab tu saya berani cakap, saya kata, kalau orang yang cari paling murah, silat-silat hari bulan, korbannya Allah tak terima. Sebab apa? Sebab dia meletakkan kerendahan pada sisi Allah. Bukan salah kemboja. Tapi kalau niat dia orang tanya kenapa ambil kemboja? Taklah, aku tengok kita kat Malaysia ni berlambak dah daging. Kan? Orang kat sini dah biasa dah makan daging. Tapi di Kemboja tu aku kesian. Aku tengok ramai orang susah. Mereka tak biasa makan daging lembu. Itu yang aku buat korban kat sana. Kalau itu niat dia, afdal. Itu terlebih baik. Itu terlebih baik. Dia bukan masalah tempat. Masalahnya daging korban ni wajib sampai kepada fakir miskin. Mana tempat yang lagi ramai fakir miskin, situ tempat lagi afdal. Kan? Jadi kalau niatnya kerana nak bantu orang miskin, afdal. Tapi kalau niatnya kerana nak cari yang paling murah, takut Allah tak terima pahala korban dia tu. Kat situ perbuatan yang sama, niat yang berbeza. Itu sebab tu innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan. Tergantung kan. Itu amalan yang kadang-kadang boleh jadi amalan itu sah tapi pahalanya sedikit ataupun pahalanya tak ada. Ada juga amalan bukan setakat pahala sedikit, bukan setakat pahala tak dapat, malah dosa pula dapat. Amal ibadat tapi Allah tak terima, dalam tak terima pahala tak dapat, dosa pula Allah bagi. Mana? Orang yang dalam keadaan berhadas besar tetapi mengerjakan solat. Solat tu kan amalan yang baik, tetapi kalau tak kena cara, dia bukan mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Orang berhadas besar mana boleh semayang, dia kena suci dulu. Contoh macam perempuan dalam keadaan haid, dia buat warak dia lah, ilmu tak ada. Dia kata saya tak kira haid pun saya nak semayang tak. Orang kata haid tak boleh semayang. Taklah, saya nak taat perintah Allah. Taat perintah Allah bukan semayang. Taat perintah Allah ikut perintah Allah. Bila Allah kata boleh semayang, semayang. Allah kata tak boleh lah. Itu baru nama taat. Tapi bila ilmu tak ada, jahil, jadi begitu. Akhirnya dia semayang juga dalam keadaan dia masih lagi dalam keadaan haid. Hukumnya haram, berdosa. Walaupun dia buat tu semayang namanya. Tu sebab tu dengar, mesti kena ada ilmu.
Tak payah kata solat, malah ada pandangan ulama ambil wuduk pun haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Tapi ada pandangan kecil pula memberi pandangan sekiranya ambil wuduk tu menjadi amalan sunnah baginya. Contoh sebelum tidur dia nak ambil wuduk. Kalau itu amalan kebiasaan dia, maka dibolehkan sekalipun dalam keadaan haid. Tapi kalau tujuan dia ambil wuduk sebab nak semayang, sedangkan dia tak boleh semayang, ambil wuduknya pun dah jadi haram. Macam tu kan? Jadi bila ada ilmu, baru kita tahu apa boleh buat, apa tak boleh buat, macam mana nak buat. Tu penting ilmu. Bila tak ada ilmu, dia buat pandai-pandai dia, akhirnya apa dia buat tadi, kadang-kadang boleh jadi dapat pahala sikit, kadang-kadang boleh jadi tak dapat pahala langsung, kadang-kadang boleh jadi dah lah tak dapat pahala, dapat pula dosa. Nak menunjukkan pentingnya ilmu. Sebab tu sahabat ni dia tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, kami tanya pada engkau amalan apa paling afdal, tapi engkau jawab ilmu. Ilmu bukan amal. Ilmu bukan amal ibadat, ilmu lah. Tapi kenapa engkau jawab ilmu?" Maka Nabi jawab, amalan yang tanpa ilmu dikhawatiri amalannya itu dapat pahala sedikit, ataupun tak ada pahala, ataupun silap-silap boleh jadi dosa. Nak menunjukkan mustahak dan pentingnya ilmu. Inna qalilal amali yanfa'u ma'a ilmi billah, kata Nabi. Sesungguhnya amal itu akan jadi kurang manfaatnya, melainkan beserta dengannya akan ilmu mengenal Allah. Takut amalan tu jadi rosak kalau tak ada ilmu, kan? Gitu. Maka jawab dengan ilmu, maka sabda Rasulullah SAW, sedikit amal beserta mengenal Allah Ta'ala, iaitu terlebih manfaat. Jadi Nabi kata amalan yang sedikit, tetapi dalam amalan sedikit tu kamu mengenal Allah, itu terlebih manfaat bagimu. Macam contoh, orang yang tak faham kalimah zikir, dia boleh zikir sampai 100 kali, boleh zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 zikir, kan? Tapi dia tak faham apa makna zikir yang disebut. Tanya dia apa makna subhanallah, maha suci Allah, dia jawab. Dia terjemah, itu baru terjemah. Kita tanya apa yang suci, apa makna maha suci tu. Tahu suci, cuci, dia kata cuci. Ada pula cuci, ingat cuba cuci tangan. Dia tak faham. Akhirnya dia boleh zikir banyak-banyak, tapi tak terkesan di hati. Bolehlah lepas sembahyang astagfirullah, astagfirullah, sambil zikir duk tengok siling, tengok cicak. Dia tak terkesan di hati sebab dia tak faham apa sebab zikir tu, apa sebab istighfar tu. Tapi kalau orang yang ada ilmu mengenal Allah, sekali saja disebut astagfirullah, terasa di hati dia, ya Allah ampunkanlah dosaku. Walaupun sekali lafaz je, Allah ampunkan dosa dia. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, kata Nabi. Orang yang bertaubat kepada Allah, Allah ampun segala dosa dia macam budak yang baru lahir. Itu kesan faham. Faham tu dengan ilmu. Kesan faham ilmu, walaupun amalnya sedikit, tapi ada ilmu, besar ganjaran dia. Daripada amal yang banyak, ilmunya sedikit, takut kurang ganjarannya, kan? Dia gitu. Jadi nak menunjukkan ilmu tu mustahak. Sebab itulah boleh dilewatkan sedikit solat isyak kerana memberi laluan kepada majlis ilmu. Banyak orang tak faham, dia kata ustaz bunyi titik berhenti, masuk waktu isyak berhenti. Tu orang tak mengaji tu. Orang mengaji ilmu lebih besar daripada amal. Ni ilmu, sembahyang tu amal. Hadis Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Wal amalu tabi'uhu. Sedangkan amal itu pengikutnya saja. Kerana apa? Kerana tanpa ilmu amal jadi tak sah. Kalau kita tak belajar bab semayang, kita yakin ke solat kita betul? Kalau kita tak belajar makhraj huruf, kan, panjang pendek baris apa semua tu, agak-agak Fatihah kita betul ke? Berapa ramai baca waladdallin tak cukup 16. Tak cukup dia 16 pula. Tak cukup 6 harakat. Sedangkan waladdallin tu wajib 6 harakat. Tak boleh 5, tak boleh 7, 6. Waladdallin. Bahagian jadi imam tak apalah, memang betul dia baca sebab kita semua dengar. Bahagian semayang sendiri waladdallin, do tu tak panjang. Bila dolin tu tak panjang, dia tak membawa makna asal
kalimah tu. Ingat panjang pendek berubah, boleh lari makna. Kan? Al-alim dengan al-alim tak sama. Al-alim tahu, al-alim maha mengetahui. Sebab tu dia ada mat di situ. Sebab tu baca Quran dia kena baca betul-betul. Bukan main ikut suka-suka, main pandai-pandai ikut redah-redah gitu, tak boleh. Dia ada tata cara dia. Jadi nak ceritanya yang saya nak maksudkan, iaitu tanpa ilmu amal kita takut ada bermasalah. Maka ilmu lebih mustahak. Tapi jangan sampai berilmu tapi tak beramal, tak boleh juga. Kita tujuan berilmu sebab nak beramal lah. Maka kita mengaji ni sebab nak beramal. Jangan mengaji amal apa pun tak ada. Sembang kedai kopi, tepuk meja, terbalik cawan. Oh, bab hakikat main saja. Dia semayang tak nampak kat batang hidung, tu tak mau. Dia nak kita mengaji ni sebab nak beramal. Dan kita beramal mesti dengan mengaji. Baru betul. Ada dua-dua. Itulah tuan-tuan, itulah yang membezakan kita dengan binatang. Kalau tidak, kita jadi sama dengan binatang. Kita sama dengan binatang ni 5 benda. Selalu saya ulang, ingat tu, 5 benda. Kita makan, lembu pun makan. Sama. Kita minum, lembu pun minum. Kita pergi kerja, lembu pun ada kerja kak. Kadang-kadang setengah tu binatang tu dia ada kerja. Ada bajak sawah, ada yang angkat barang. Kalau zaman dulu-dulu lembu jadi kenderaan, kereta lembu. Mana dia ada kerja dia juga. Kan? Yang keempat, apa lagi? Kita kahwin, lembu pun kahwin juga. Cuma dia bukanlah kahwin tu, dia mengawan lah. Yang kita lagi, yang kelima, kita tidur, binatang pun tidur. Jadi kalau kita hanya buat 5 benda ni dalam hidup kita, saling tak tumpah, sama taraf dengan binatang. Sebab binatang pun hanya buat 5 benda saja. Kulu ke hilir, bangun pagi, pergi jabat, balik apa semua. Itu pun lebih parah daripada lembu lagi. Dia petang tak balik lagi ke rumah, duduk lagi di office. Lembu petang-petang balik kat kandang. Lembu kata, tak balik lagi, kata lembu. Aku mau balik. Ni siapa lembu dia kata. Punya sibuk dengan dunia tu, lebih parah daripada binatang. Habis apa beza kita dengan binatang? Beza kita dengan binatang ditambah lagi 2. Apa 2 tu? Pertama ilmu, yang kedua amal. Sebab binatang tak ada ilmu dan binatang tak ada amal. Mana ada binatang pergi ngaji sifat 20 ada? Mana ada binatang bawa kitab? Mana ada binatang semayang? Lembu ada semayang. Dia nak angkat takbir macam mana? Kan? Dia tak ada amal, dia tak ada ilmu. Jadi kalau kita pun tak ada ilmu dan amal, itu setara binatang nama dia. Tapi bila kita berilmu dan beramal, itulah mengangkat makam kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Yang lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Sebab itulah manusia yang menjadi layak untuk mentadbir ataupun menguruskan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sebab mereka ada 7 sifat ni. Binatang tak boleh sebab dia tak cukup 7 sifat. Manusia sebab dia ada 2 kelebihan lain, iaitu ilmu dan beramal. Itu kita kena buatlah, baru kita ni jadi manusia. Gitu. Inna qalilal amali yanfa'u ma'a ilmi billah wa inna kathiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Dan lagi kata Nabi, sedikit amal berserta mengenal Allah Ta'ala, iaitu terlebih manfaat. Dan bahawa banyak amal banyak serta jahil kepada Allah tapi tak kenal Allah, iaitu tiada memberi manfaat, tak mendatangkan manfaat. Maksud mudah ringkasnya, siapa yang amalnya banyak tapi dalam amalnya tu dia tak belajar mengenal Allah, menyebabkan dia tak kenal Allah pun, tapi amal ibadatnya banyak. Amal ibadat yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada dia. Sebab tu minta maaf cakap, kadang-kadang kita semayang tak tinggal, tapi semayang tak memberi kesan di hati kita. Keluar daripada masjid, hati tetap sombong, riak, ujub, takabur penuh, kan? Tetap memandang rendah orang lain apa sebagainya, masih lagi ada ego, masih lagi ada rasa kita hebat dengan jawatan kita dan sebagainya. Itu yang jadi. Sebab apa tak memberi kesan? Sebab apa tak memberi kesan? Sebab dia tak belajar mengenal Allah. Kalau sebab tu macam saya kata, kalau dia kenal Allah, dia tahu dirinya hamba, Allah tu Tuhan, nak sombong kot mana? Nak act kat mana? Kan?
Sombong-sombong kita sebagai bos pun mati juga nanti. Nak sombong kat mana? Semua orang kita nak tengking, semua orang kita nak marah. Satu hari nanti bila kita mati, orang-orang tu juga nak usung jenazah kita. Bayangkan kita ni act sangat dengan kesombongan kita. Orang pun meluat. Orang memang berlakon baiklah depan kita sebab kita ada jawatan tinggi, menjadi bos sebagainya. Tapi belakang orang umpat kita, belakang orang kata ke kita, orang menyampah meluat dengan kita. Bila mati orang kata mampus juga dia ni. Aku tak mau datang ke bumi dia. Aku menyampah meluat. Sonok aku ni dah mati. Orang cakap macam tu, Allah. Apa perasaan? Sebab tu janganlah. Bila kita sedar, kita kenal Allah, kita akan kenal diri kita. Kenal diri kita, aku hanya hamba. Jawatan yang aku pegang ini amanah daripada Allah, akan dipersoal oleh Allah kepada aku. Sejujur mana kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita tu, Allah akan persoal. Lepas tu jangan sonok saja. Tapi bila tak mengaji, dia tak mengenal Allah, tak belajar, tengok apa jadi dengan dunia hari ni. Berebut-rebut nak dapat jawatan, berebut-rebut nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri itu, nak jadi exco, jadi ni. Tak cukup parti tu tak angkat dia, buat parti lain pula, bertambah-tambah, berpecah-pecah. Bangsa kita berpecah-pecah, agama kita berpecah-pecah. Semua kerakusan dalam hatinya cinta dunia, cinta pangkat, cinta jawatan. Dia tak kenal Allah. Nak menyatukan satu je. Kita belajar semua tauhid, kenal Allah, akan menyatukan kita. Sebab hanya Allah saja yang satu, boleh membawa kita bersatu. Tu kembali pada Allah. Sebab tu kita ni, di mana pun tempat kita berada, sujud kita tetap ke arah kiblat yang sama. Sebab nak menunjukkan kesatuan hati umat Islam. Tapi sayang, sujudnya sama ketika solat, tapi setelah salam tidak lagi sama akan hatinya. Ini kita tak nak. Kita hanya dalam semayang je kita nampak kita sujud tempat yang sama. Keluar daripada semayang, hang aku. Apa salah jadi macam tu? Sebab apa? Sebab tidak ada tauhid di dalam hati. Dia nampak tauhid tu kat semayang je, luar tu tak ada dah. Tu tak mau. Jadi sebab itulah penting mengaji ilmu, khususnya ilmu mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, apa saja kita buat adalah untuk Allah, kerana Allah. Tidak ada kepentingan lain melainkan kepentingan aku untuk Allah. Hanya Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya kerana Tuhan sekalian alam. Tapi bila yang ni dia tak faham, dia tak mengaji, dia buat apa pun ada kepentingan dirinya sendiri. Demi jawatan dia ke, demi political mileage dia ke, demi parti dia ke, demi keluarga dia ke, semua ada demi-demi. Yang demi tadi semua kerana makhluk. Tapi kalau buat kerana Allah, tak kisah. Hatta jawatan aku akan dirampas pun, aku akan cakap atas kebenaran kerana aku buat kerana Allah. Patut jadi macam tu. Ni sebab nak selamatkan jawatan dia, takut kena pecat, sanggup kata benda yang betul, kata tak betul. Benda tak betul, sanggup kata betul. Ni mengubah-ubah hukum Allah kerana mementingkan jawatan lagi. Ni yang kita tak nak. Sebab apa? Sebab ada kepentingan lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bulatkan hati. Lepas tu penting kena mengaji ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Inilah hadis yang kita kupas pada malam ni, yang moga-moga hadis ini akan membuka hidayah pintu hati kita, supaya kita buat lillahi ta'ala dalam apa saja urusan kita, dalam apa kerja buat kita. Dengan itulah menjadikan hati kita akan semakin dekat dengan Allah. Bila hati semakin dekat dengan Allah, kita jadi kekasih Allah, insya-Allah. Jadi kekasih Allah, Allah takkan azabkan kita dalam api nerakanya, sebab jadi kekasihnya. Yang tu yang kita nak capai sebenarnya. Jadi insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, dan kita akan sambung kuliah akan datang. Dan hasil daripada perkataan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, nanti dia akan huraikan kat kita pula apa yang disimpulkan oleh Al-Imamul Ghazali tentang masalah ilmu, keutamaan ilmu ni. Nanti kita akan tengok, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang kita mampu sampai dan kongsikan. Moga-moga
memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.